Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'd. Ashabul fadilah, tuan-tuan imam, Tuan Said pengurus Felda, Tuan pengurusi JKKR, jawatan kuasa, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Jalla wa Ala yang memperkenankan kita untuk berada di rumahnya untuk meneruskan kelangsungan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Tuan Imam tadi, tajuk kita malam ni ialah tentang cinta Allah. Selalu orang buat majlis dia tajuk dia cinta Rasul. Buat dengan konsert apa semua, yang tu tajuk lain. Tapi malam ni kita nak ambil satu lagi dan dia sangat berkaitan. Namanya cinta Allah. Kalau tuan-tuan puan-puan semak Al-Quran, pasal apa nak kena semak Al-Quran? Pasal Quran itu sumber untuk kehidupan kita. Quran itu sumber untuk pengetahuan kita. Kalau tuan-tuan semak Al-Quran, cari perkataan, salah satu dia punya keyword dia, kata kuncinya ialah innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah mencintai. Allah cinta siapa? Dalam Al-Quran ada beberapa tempat, kalau boleh kita bacakan, kita tengokkan antaranya tuan-tuan. Dalam Allah Ta'ala firmankan, bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bahkan barang siapa yang memenuhi janjinya dan serta bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Itu satu golongan dah. Dalam ayat yang lain Allah kata, Allah firmankan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berlaku baiklah kamu, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku baik. Itu golongannya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firmankan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan sekiranya kamu telah berazam, maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Itu yang ketiga. Allah firmankan lagi, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Dan sekiranya kamu berhukum, memberikan hukum, maka berhukumlah di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam suatu saf, seakan-akan mereka itu bangunan yang tersusun rapi. Itu ada beberapa ayat yang secara jelas Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita Allah sayang golongan ini. Sebelum kita terfikir untuk cinta Allah, Allah habaq dulu dah. Ini kriteria manusia yang Allah Ta'ala cinta. Jadi kalau kita nak bicarakan tentang cinta kita kepada Allah, ataupun kita nak bicarakan adakah kita ini termasuk dalam kekasih Allah, orang-orang yang Allah Ta'ala sayang, kita boleh semak golongan yang tadi ini. Adakah kita termasuk dari kalangan orang yang bertakwa?
Walaupun setiap minggu khatib Jumaat akan sebut, tak kiralah yang lama ataupun yang baru, sampai bila-bila, rukun khutbah kena sebut, kena seru kepada hadirin untuk bertakwa kepada Allah. Betul kan? Ittaqullah. Dengar-dengar ittaqullah, tunduk pula, lena terus. Banyak ramai lagu tu. Tapi dengarlah kan ittaqullah tu. Bertakwalah kepada Allah. Itu perintah daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada kita. Orang-orang yang bertakwa ini Allah Ta'ala akan sayang. Yang tu. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan takwa, hak ni kena tok satu kuliah lain pula, ceramah lain cerita bab takwa. Pasal isi kandungan perkataan itu sangat luas, sangat padat. Sangat banyak benda nak kena buat untuk kita meraih takwa kepada Allah, dan begitu banyak yang telah disenaraikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan dan fadilat apabila kita bertakwa. Salah satu kemuncak dia ialah Allah Ta'ala kata Allah sayang orang yang bertakwa. Tadi ayat yang lain Allah Ta'ala suruh berlaku baik, buat pangai berkelakuan baik. Pasal tu orang yang berkelakuan baik ini bukan benda sia-sia. Berkelakuan baik ada perasaan rahmah, ada perasaan kasih sayang, hormat manusia, berlemah lembut dalam tutur kata, bertoleransi dengan orang lain, tidak berdengki, tidak khianat, tidak pecah amanah, buat benda baik. Itu adalah antara iman. Itu antara cabang iman. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi sebut tentang iman. Nabi kata iman ini ada bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 73 ke 79 cabang. Perkataan bid'un dalam bahasa Arab itu menunjukkan angka 3 sampai 9. Hak paling tinggi kata Nabi SAW ialah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah sekali Nabi kata imatatul adha 'anit tariq. Buang benda yang menyakitkan dari perjalanan orang, daripada jalan. Kita lalu kok jalan raya nampak tak jalan, jangan jalan berhenti kat highway, bahaya. Kok jalan kampung macam ni tak apalah kan. Berhenti tengok ada paku, ada benda tajam, ada benda melintang, tolong ambil alihkan ke tepi. Di laluan kadang-kadang lalu kaki lima nampak ada sampah, itu menyakitkan juga, ambil pergi buang. Itu sekecil-kecil iman, cabang yang kecil daripada iman. Itu berkelakuan baik dalam hubungan dengan sesama manusia. Nabi SAW ajarkan secara praktikal Nabi untuk berlaku baik dengan manusia. Dalam hubungan suami isteri, Quran bagi tahu. Dalam hubungan suami isteri, bumi mana yang tidak ditimpa hujan, lautan mana yang tidak bergelora, hidup suami isteri mana yang tak pernah ada sengketa. Tapi Quran bagi tahu bagaimana seorang suami, hubungan suami dan isteri itu, arahan untuk suami, fa imsakum bima'ruf au tasrihum biihsan. Sama ada kamu pegang dia dengan ma'ruf, maknanya jaga di atas nama Allah Ta'ala, di atas syariat Allah Ta'ala. Jangan buat benda mungkar, jangan zalimi, buat dengan ma'ruf. Kalau tak boleh yang tu, memang dah habis, tak ada jodoh dah. Bukan dia dah tu, hidup takkan jadi aman, dah tak sesuai. Bukan satu salah untuk berpisah, tapi Quran bagi tahu au tasrihum bi ihsan, ataupun lepas dengan penuh kebaikan. Bukan lepas dengan penuh kemungkaran, lepas dengan penuh kezaliman, lepas tak mau bayar nafkah, tinggal macam tu. Bahkan Quran larang orang-orang yang kalau laki bini suami isteri yang bergaduh ni, fala ta'dhuluhun, jangan simpuikan depa. Maksudnya kalau bahasa kita, jangan gantung tak bertali. Sekalipun marah ke isteri tu macam mana pun, jangan gantung tak bertali. Ini kadang-kadang sembang kawan-kawan tanya, macam mana? Berapa orang nak dah? Tak ada dah, pisah dah. Berapa lama pisah? 2 tahun dah. Kalau kira 2 tahun lah, tapi tak cerai lagi. Kenapa tak cerai? Biar pergi ke depan. Biar dia rasa susah nak menikah, tak boleh. Pasal dulu masa duduk sekali dia apa macam. Itu keburukan yang berlaku hak part dia. Tapi untuk suami,
Quran perintahkan sama ada, kalau nak pegang elok-elok, kalau tidak lepaskan baik-baik. Itu ihsan. Dan dia benda tu bukan benda yang kita buat sia-sia. Nak rugi kita buat baik ke orang ni. Tak. Berkelakuan baik ini satu benda yang tidak rugi, kerana Allah Ta'ala sebut, kita bacakan ayat tadi, fa'ahsinu, buat baiklah dengan orang. Bukan kata dengan orang, dengan makhluk semua. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sayang orang yang berkelakuan baik. Jadi kerana itu tuan-tuan, jangan kita sangka ada sebahagian orang dia rasa dia mesti kalau berjalan dia kena mengepak dada, dia mau gaya tu, gaya mau hebat, kepak dada. Kalau jalan kena jadi orang yang bengis, kalau jadi pak kena jadi perongoi. Dia orang perongoi ni menyakit je sebenarnya. Betul ya? Tak maaf nak kuat dia yang jadi perongoi. Bukan itu yang diajarkan oleh agama. Agama suruh ihsan. Ada perasaan belas kasihan. Dan satu lagi maksud ihsan ialah melakukan dengan penuh kesungguhan. Itu perintah daripada Quran. Kalau kita nak bicarakan untuk dapat kasih sayang Allah, tu Allah Ta'ala habaq dah. Allah sayang orang yang macam ni. Ada sifat ihsan. Dan lagi Allah Ta'ala sebut apa tadi? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sayang orang yang bertawakal. Perkataan tawakal ni tuan-tuan, kandungan maksudnya ialah orang itu menyerahkan dirinya, meletakkan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa nak kena ada perasaan yang tu? Pasal kita ini cuma hamba kepada Allah. Tubuh badan kita Allah bagi pinjam, kenderaan kita yang kita ada tu Allah suruh kita berusaha, tetapi keputusan akhirnya ialah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal itu senantiasa kita kena gantung pengharapan kita mutlak kepada Allah Ta'ala. Dan ayat itu tadi Allah Ta'ala kata, فَإِذَا عَزَّمْتَ, sekiranya kamu telah berazam. Perkataan azam dalam Quran itu bukan maksud, kalau kita bahasa Melayu, apa azam kita tahun baru? Tahun baru azam saya nak turun 15 kilo. Duk macam tu. Azam saya tahun baru ni tak mau nak berhenti merokok. Tak mahu merokok nah. Tiap-tiap tahun duk azam. Lepas tahun hijrah azam, berhenti tahun baru pun masih pun azam juga, masih lagi azam lagi. Lepas sudah. Azam ni dia bukan macam tu, dia bukan sekadar duduk di jiwa. Perkataan azam ta fatawakkal 'ala Allah itu dihuraikan dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lain, menuntut kepada perbuatan. Pasal tu sebut tadi saya bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi kata, fa idza tawakkalta haqqa tawakkulih, sekiranya engkau bertawakal kepada Allah, fa idza tawakkal 'ala Allah haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakumullah, nescaya engkau akan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala seperti mana Allah memberi rezeki kepada burung yang keluar pada waktu pagi dari sarangnya dengan perut kosong dan kembali semula di petang hari, kembali semula di waktu senja ke sarangnya dengan perut yang penuh. Nabi bagi tahu kepada umat, kalau bertawakal betul-betul kepada Allah Ta'ala, nanti Allah bagi rezeki. Tapi Nabi bukan suruh tawakal tu dalam bentuk duk saja. Kita ada masalah tuan-tuan. Bila kita cerita pasal tadi nak khabarkan Ustaz Imam tadi, saya duduk dalam jawatankuasa, mereka dulu panggil nama jawatankuasa tarbiyah. Tapi bila kami bincang-bincang, tajuk bukan pikir tarbiyah, tajuk tentang pembangunan insan. Tajuk tentang macam mana nak membangunkan, bukan kata ekonomi saja. Ekonomi, Maib ni dia banyak duit, tak apa, dia boleh bagi. Tapi nak bangunkan ni, mentality, mindset ni, yang bimbang, kita bimbang, harap-harap tak berlaku lah. Yang duk dapat duit, dia fikir sekali kalau pergi kerja pun duit tak banyak, dapat macam sumbangan bulanan. 3 bulan sekali boleh isi borang minta. Yang duk saja tak mau bergerak ni, bincang macam mana nak bagi sedar ni. Yang mana-mana dapat diberikan peruntukan duduk kat rumah ni, ada tempoh dia berapa tahun? 3 tahun ke 5 tahun ke perkampungan kan? Duduk tu dalam tempoh tu dia kena bina diri dia supaya dia boleh keluar daripada perkampungan tu, orang lain pula nak bagi duduk.
Yang kita bimbang satgi bila sampai tempoh jadi berita hangat. Macam berlaku tempat lain lah kan. Bila cukup tempoh dah hilang kelayakan, orang suruh keluar tak mau keluar. Masuk surat abad, masuk viral dalam apa nama media sosial. Semua salah maib lagi. Naya. Bincang ni. Kita bimbang orang yang ada sifat tawakal dalam untuk dia serah lagu tu lah. Itu salah dengan maksud Quran. Itu salah dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kes yang bila viral ni bulan cerita tahun lepas 2 tahun lepas kah. Ada remaja terpaksa pergi kerja rumah orang, bantu cuci rumah apa semua. Miskin nak kena tanggung adik-adik sekolah ni. Wih miskin. Lagi bunyi, awak Jabatan Agama tak bantu kah? Maib tak bantu kah dia? Punyalah kemarin keluar berita tengah petang-petang, pagi esok sampai dah. Tanya tengok pasal apa tak ni, apa tak berhenti belajar apa semua. Terpaksa kerja adik-adik kecil lagi. Dia tengok atas rumah tu ada seorang lelaki duduk baring tu, siapa dia? Tu pak saya. Lah dia sakit kah? Dah duduk saja. Hak tu lah. Kalau ada kes yang macam tu mana ya? Kalau dia sakit sungguh memang tanggungjawab kepada kerajaan untuk bantu. Hak tu jangan kata apa, memang hak dia. Tapi bila mat tak mau berusaha, serah macam tu saja. Sekali 2 kali memang bantu. Dah bahkan memang tak, kalau kita zakat, kalau sungguh miskin, tak hilang kelayakan dengan sebab malah. Dia lagi kita bahkan kalau tak main masjid pun, lagi dia orang Islam. Dia sembahyang kat surau kah, sembahyang mana kah? Kalau kata dia layak dapat zakat, dia memang tetap berhak dapat. Tapi kita nak cerita kewajaran, adakah dia ikut sebagaimana yang Quran habang? Bila dia serahkan kehidupan macam tu je, tak mau berusaha. Sedangkan Nabi SAW, bila Nabi bagi tahu kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Nabi terus bagi perumpamaan macam seekor burung. Burung tu pula Nabi bagi tahu aktiviti dia, keluar daripada rumah perut kosong. Dia bukan keluar, dia bukan tunggu dia sarah dia macam tu, tunggu orang suap bagi dah. Melainkan burung yang tuan-tuan sangkakan dia tak boleh terbang sendiri, hak tu memang kena suap bagi makan. Tapi yang boleh terbang bebas, dia keluar cari rezeki. Awal pagi dia keluar, petang sehari baru dia balik. Nabi bagi perumpamaan manusia dengan burung. Manusia yang bertawakal yang benar, Nabi bagi contoh burung yang berusaha. Itu antara tashbih, perumpamaan yang Nabi bagi antara manusia dengan binatang dalam bentuk yang positif. Yang bentuk negatif adalah Nabi bagi tahu kan, kita tuan baca hadis tentang solat, tanpa semua adalah perbandingan yang tak elok tu. Tapi tentang tawakal tadi. Dan bila kita bertawakal dalam arti kata yang sebenar, kita berazam, kita buat sungguh-sungguh. Lepas tu kita serahkan keputusannya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal bukan kita yang tentukan. Kalau orang kata memanglah dah kita, walaupun kadang-kadang orang dia salah faham, dia kata benda tu Allah Taala dah tentukan, nak buat kerja apa lagi? Memang Allah Taala tentukan, tapi kita bukan tahu, kita bukan biasa kelebek tengok muka surat rezeki dan amalan kita nu banyak mana yang ada. Kita tak tahu. Bila kita tak tahu, perintah ke atas kita untuk usaha. Baca hadis Nabi, baca sirah Nabi. Nabi tu kekasih Allah Ta'ala. Nabi tu kekasih Allah. Apa yang Nabi tak kena? Nabi lapar, Nabi dahaga, Nabi duka cita, Nabi berusaha, Nabi perang pun pakai baju perang. Tak pakai ilmu kebal. Tak ada pun. Kan kalau tuan-tuan baca cerita perang Uhud Nabi dan sebagainya, Nabi perang pakai baju, pakai topi sampai luka Nabi. Tentera kafir Quraisy tetak Nabi, lekuk baju besi Nabi. Dia bukan serah lagu itu saja. Itu dipanggil tawakal. Natijah dia di hujung tu cerita Allah Ta'ala kata innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sayang orang-orang yang bertawakal dengan cara yang betul. Tapi kalau kita ada cara yang tak betul, maknanya kita bimbang tak dapat kasih sayang Allah Ta'ala yang tu. Lagi yang lain tadi kita kata innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sayang orang yang berlaku adil.
Tuan-tuan, untuk berlaku adil ni satu benda yang kita kata senang cakap, tapi nak buat bukan dia senang. Kita sentiasa ada pertimbangan yang tak apa nak kena. Orang ni hak kita suka, kita akan longgar sikit dengan dia. Orang yang kita rasa tengok kali pertama tak berkenan dah, kita akan ketat sikit dengan dia. Akhirnya tak ada perimbangan. Sedangkan antara tugas Nabi ialah menjadi saksi, syuhada bil qisti, qaiman bil qisti, berdiri untuk dengan kebenaran, dengan keadilan, menegakkan keadilan. Jadi kita, tuan-tuan, dalam bab adil ini dia betul-betul menguji keimanan kita, dan keadilan itu sangat rapat hubungan dia dengan takwa, bersifat adil. Bila orang mai datang jumpa bagi tahu Nabi SAW, salah satunya hadis dalam riwayat At-Tirmidzi, orang tanyakan, datang jumpa Nabi, beritahu satu masalah. Nabi beritahu kepada Ali, wahai Ali, idza taqadha ilaika ar-rajulan, kalau datang dua orang minta hukum dengan kau, fala taqdi lil awwal, jangan bagi hukum untuk yang pertama, hatta tasma'a lil akhar, sampai kau dengar kata yang kedua. Fasawfa tadri kaifa taqdi, baru kau tahu macam mana nak jatuh hukum. Ini prinsip, tuan-tuan, bukan kena pada yang jadi qadi, yang jadi hakim, yang jadi pemerintah saja. Ini adalah prinsip untuk semua orang. Jadi ayah dengar laporan anak bergaduh lagi, dengar dua-dua, jangan duk balas mentang-mentang hak seorang tu manja sikit, balas hak yang kedua. Dalam bermasyarakat pun serupa tu juga, mentang-mentang kau jiran ni baik dengan kita, kawan tu tak dan dengar dia cakap dah, terus jatuh hukum. Nak tengok jenis tu siapa? Felda pun ada grup WhatsApp kan? Tak ada fikir masuk je terus forward, tak ada fikir, tak ada bincang apa dah, jatuh hukum terus. Sampaikan Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan, dalam bab ni, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan jadikan permusuhan engkau dengan suatu kaum menyebabkan engkau tidak berlaku adil. Jangan sebab kita bermusuh dengan orang, jangan sebab kita marahkan orang tu, kita tidak mampu untuk berlaku adil. I'dilu, Allah Ta'ala kata, ini perintah Allah. Dah kita cerita tajuk kita cinta Allah kan. Kalau tak mau dengar perintah Allah, kita nak dengar perintah siapa lagi? Allah perintah kita, i'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat dengan takwa. Patah balik pada ayat pertama tadi, innallaha yuhibbul muttaqin, Allah sayang orang yang bertakwa. Jadi kalau kita nak jadi orang yang dapat cinta Allah, jadi orang yang berlaku adil. Jadi orang yang berlaku adil. Lagi Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat tadi yang kita baca, innallaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala sayang orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan suatu saf, maknanya berjamaah, berkumpulan, bersama-sama. Ka'annahum bunyanun marsus, bagaikan suatu bangunan yang kukuh tersusun rapi. Itu tuntutan untuk umat. Umat ini dilarang daripada berpecah sebenarnya. Allah tak bagi kita berpecah. Allah suruh kita bersatu padu, dan bila kita memperjuangkan agama, kena berjuang sama-sama. Tapi kita bersatu pun tak mau, tiba kita gagah nak kata nak pergi berjuang agama dalam keadaan kita selerak sama sendiri. Macam mana nak bersatu? Apa kata? Orang tu fikir lain, dia fikir lain. Cara nak bagi bersatu itu, dapatkan nilai persatuan tu dulu. Tang mana tonggak dia? Apa tiang serinya? Tiang seri dia apa? Tiang serinya ialah tali Allah. Yang tuan-tuan baca tu kan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Ada dua situ, satu arahan, satu larangan dalam ayat yang sama. Dulu masa zaman dulu kan, Allahyarham Syekh Ismail Hashim kan baca Quran tilawah kan,
Lagu tu kan, ayat tu lah kan, orang nak ikut lagu tu. Sedap bunyi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Semua sekali kena berpegang teguh dengan hablillah, dengan tali Allah. Tali Allah ni apa dia pula nak pergi cari tali? Dah. Maksud tali Allah itu ialah syariat Allah Subhanahu wa taala. Nak kena pegang teguh yang tu. Bila kata syariat Allah, nak cari kat mana syariat Allah ni? Syariat Allah Ta'ala ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala Tuhan semesta alam. Kita tak jumpa Allah Ta'ala di alam dunia ni, tak pernah jumpa. Kita lahir sebagai makhluk duduk kat bumi ni halus je. Nak berbanding dengan seluruh alam yang sangat luas ni, Allah Ta'ala turunkan Quran dia sebagai panduan kepada kita untuk pakat-pakat pegang di situ. Jangan lepas. Bila pegang situ, jangan lepas lah. Dan bila Allah Ta'ala hantar wahyu dia, siapa fikir wahyu tu? Siapa yang terima? Itulah rasul demi rasul demi rasul yang terima wahyu. Akhir sekali, wahyu yang terakhir namanya Quran, turunnya kepada baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita kata tali Allah, duk ada kat Quran. Tali Allah duk ada kat yang Nabi bawa. Pasal Nabi tu yang bawa tali Allah tu. Jadi pegang teguh yang tu. Bila semua orang pegang yang tu, ada yang mungkin dah pegang tu, cara pegang lah. Ada yang pegang longgak sikit, ada yang pegang tu kuat. Kalau makin dia longgak, takut terlucut. Pegang tali Allah Ta'ala ni. Nak pegang lagu mana kalau kita tak tahu benda apa yang Allah Ta'ala bawa, yang Allah Ta'ala perintah kita. Dah kita tak tahu, siapa yang tahu benda yang Allah Ta'ala perintah? Nabi. Pas turun wahyu tu kat Nabi, maka kita kena rujuk apa yang Nabi bawa. Wala tafarraqu, jangan pecah belah. Maksud pecah belah, selepas Allah perintahkan pegang teguh, Allah kata jangan pecah belah. Maksudnya apa? Jangan tinggal tali Allah Ta'ala tu. Jangan tinggal Quran, jangan tinggal Nabi. Jangan pergi buat haluan sendiri. Dia akan pergi ke lain. Jadi kalau tuan-tuan nak bercerita tentang perpaduan, pegang teguh dengan tali Allah Ta'ala tu, pegang betul-betul, jangan pergi cari jalan lain. Bila kita cari jalan lain, kita akan berpecah belah. Jiwa tak akan jadi sama. Tapi bila kita pegang dengan tali Allah Ta'ala tu, dia bukan maksudnya semua orang nak kena seragam. Dah, bukan itu maksud dia. Tapi setiap orang memahami kandungan ajaran Quran tu. Ada ruang ketat dia, ada ruang longgarnya, ada ruang yang diberikan rukhsah, ada benda yang tak boleh tidak. Macam mana pun lagu tu lah nak kena buat. Memahami ruh dan semangat Quran. Memahami ruh dan semangat Nabi SAW. Barulah kita dapat bersatu teguh. Bila bersatu teguh, yang inilah nanti akan berjuang menjunjung titah perintah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala suka kalau benda itu dilakukan dalam bentuk yang dipanggil munazzam, yang tersusun, kukuh. Kukuh bila longgar, bangunan yang longgar, dia akan ada ketirisan, tirih. Cerita tadi, kalau bumbung tu kan, dia punya dah tak rapat, dia tirih lah. Gata tak ada ayak kalau sumbat, ayak melimpah, dia memang tirih lah. Kalau bumbung jatuh kena kapet kan. Banyaklah masalah dia. Kalau dinding tu tak rapat, dia akan runtuh. Bila runtuh, orang kata orang Islam tak kuat. Lah ni dalam tempoh berapa lama ni orang duk sibuk cerita pasal orang hina Nabi. Tuan-tuan, memang kena ada perasaan. Kita mesti ada perasaan marahkan orang yang hina Nabi. Hak tu tak boleh buang dari diri kita. Cuma bagaimana cara kita nak pergi selesai benda tu. Jangan sampai tak ada marah langsung. Tapi marah, lepas tu kita pergi maki dia. Kandak, dia pun tak dengar apa yang kita maki. Habis lagu tu je lah. Dia akan ada macam-macam cara. Kita nak selesaikan masalah kan, atau kita nak buat lagu tu je? Kita nak biar dia tegang, hangat lagu tu je. Kalau kita fikir, kita nak selesaikan benda tu, itu yang orang pergi buat report polis, kan? Orang pergi buat, barangkali kalau kata nak demonstrasi pun, bagi sebagai orang, dia kata, itu salah satu cara lah untuk melepaskan perasaan. Tapi biar kena betul lah maksud tu apa dia.
Berimpun, habaq kata tolong jangan ganggu gugat agama kami, hormati orang Islam, hormati Islam, agama persekutuan. Banyak tu tak apa, habaq kat orang. Boleh. Selagi mana duduk dalam kerangka undang-undang, jangan pergi buat kacau. Siapa yang minat dia turun yang tu. Ada orang dia tak apa berkenan, yang tu dia fikir cara lain. Fikir cara lain macam mana? Kita pergi cari orang tu. Kalau pergi cari pergi buat parang datang tu, kita pula duduk dalam. Terang kat dia pasal apa yang dia tak boleh. Kalau kita mampu yang tu, kalau kita tak mampu, satgi polis dah pergi ambil dia. Pasal benda tu duduk dalam akta kesalahan undang-undang. Tapi hak yang lain daripada tu, pernah tak kita pergi habaq ke orang, jangan hina agama kami. Kita duk kisah orang yang bukan Islam hina agama kita, tapi berapa ramai pula yang lupa di kalangan orang Islam yang hina agama Nabi SAW. Bahkan dengan kita tumpang semangkuk. Bagi sekali. Tanpa kita sedari. Pasal apa kita tak sedar? Pasal kita suka sangka ayat Quran yang nu kena kat kawan ni, hak ni turun kena kat depan nu. Kita tak kena apa-apa, kita bersih belakang dak. Sangka macam tu. Tapi bila kita baca Quran, cerita Quran tu untuk kita. Bila kita baca panduan Nabi, panduan tu untuk kita. Kita tahu tanggungjawab ni kita. Tuan-tuan, kewajipan untuk sayang Nabi ini merupakan kewajipan kesempurnaan iman. Apa Nabi kata? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang daripada kamu sehingga ia menjadikan aku yang paling dia sayang. Lebih daripada anaknya, lebih daripada bapaknya, dan lebih daripada sekalian manusia. Itu kesempurnaan iman. Kita sayang Nabi SAW. Bila kita sayang, kita akan protect hak Nabi ni. Dan kita tak mau orang kacau hak tu. Dalam masa yang sama, kita jangan jadi perangai sebagian orang. Orang buat tak boleh, kita buat tak apa. Sama aja. Kesalahan dia sama. Salah satu benda yang mungkin orang tak perasan, tumpang dah ada sebut ni. Hari ni berapa rejab? 2. 1 ke 2 rejab? 2 rejab kan? 2 rejab. Hampir kata tiap-tiap bulan masuk ujung malam esok nak bulan hari baru untuk bulan berikutnya, tersebar dalam Facebook, tersebar dalam WhatsApp group. Pakat-pakat duk sebar belaka, barang siapa yang mengingatkan orang lain tentang kedatangan 1 Rejab, maka diharamkan baginya neraka. Pakat sebar belaka. Sabda Nabi SAW. Ada biasa dapat tak yang tu? Ketumpang sekali sebar. Yang tu hadis palsu. Tiap-tiap bulan duk keluar, cuma salin nama ya. Nabi tak biasa habaq, tak ada sahabat dengar daripada Nabi, tak ada imam mana pun catat hadis tu. Masa mereka duk reka hadis palsu tu, geng-geng zindik pasal reka hadis palsu, hadis tu tak terbit lagi. Baru mai je ni dalam berapa tahun ni. Tiap-tiap bulan duk keluar. Dia duk kata siapa yang mengingatkan tentang kedatangan bulan 1 Rejab diharamkan baginya api neraka kan. Dah, Nabi tak cakap macam tu. Nabi habaq barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siaplah tempat duduk dia dalam neraka. Dalam kita duk lawan orang yang hina Nabi, kita lupa hak yang kita duk sebar tanpa usul periksa tu adalah satu penghinaan kepada Nabi SAW. Pasal tu tuan-tuan, cerita pasal penyebaran hadis palsu ni, itu benda yang sebenarnya agak kritikal. Benda tu ramai orang buat tanpa dia sedar. Kalau tuan-tuan dapat benda macam tu, kita pun tak pasti betul tak betul. Masuk tanya, hak ni betul ke? Ataupun orang dah habaq dah. Kadang-kadang ni benda yang sama tiap-tiap bulan keluar, boleh lagi duk tanya. Bulan lepas orang terang dah. Tapi tak pasal tak ambil berat kan? Tapi tak apa, tanya apilah. Bukankah Suruhanjaya multimedia kan? Hak kerajaan lama kan? Ada dia punya tagline dia tu. Semak sebelum kongsi. Ni masa akta tu. Benda tu tuan-tuan, bukan tagline tu datang daripada kementerian saja. Itu menepati roh Quran, menepati ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasal Quran kata apa? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
Kalau datang kepada kamu seorang fasik bawa berita, hendaklah kamu selidik dia. Apatah lagi kalau benda itu berkaitan dengan agama, lagi kena selidik. Apatah lagi kalau benda itu disandarkan kepada Nabi. Kalau orang tu habaq yang ni bukan Nabi, ini bukan cerita hadis Nabi tak, tapi ni petua orang tua-tua. Tak apa, terus kita petua orang tua-tua, kita kira lain. Saintifik ke, betul ke, itu tajuk lain. Tapi kalau kita pergi sanad kat Nabi, dia ada akta khas yang tu. Tak boleh. Bahaya yang tu. Jangan duk sandak tak tentu halal. Nabi juga sebut, bahkan tuan-tuan, Nabi ajak kita, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dikira dusta apabila dia menyebarkan, dia bercakap setiap benda yang dia dengar. Sampai tak ada fikir, tak ada proses, sebar. Kadang-kadang orang suka sampai last sekali, sila sebarkan. Dia tak baca pun isi, dia sebar terus. Nabi kata nak tahu pembohong, cukup dah tu sebagai tanda orang tu pembohong. Jadi benda tu kita kena stop bang. Pasal apa nak kena stop? Pasal Nabi larang. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pasal apa nak kena, bila Nabi larang jadi tak boleh? Tak boleh pasal Allah Ta'ala sebut kat kita. Ini nak cerita kat tuan-tuan ni, point dia ni. Allah Ta'ala kata, beritahu kat kita, so Nabi beritahu kat kita, qul, beritahu Muhammad, beritahu kat semua ni, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad beritahu kepada mereka, sekiranya kamu cintakan Allah, fattabi'uni, ikut aku. Ikut siapa? Ikut Nabi. Pasal Nabi yang kena habaq ni. Allah Ta'ala perintahkan Nabi habaq kat kita, orang-orang yang beriman, beritahu orang yang nak masuk syurga, orang yang nak mengimpikan kelazatan hidup alam akhirat, orang yang nak dapat keberkatan hidup di alam dunia, orang yang nak merasakan kemanisan iman, orang yang dakwa dia sayangkan Allah. Semua kita ni sayangkan Allah kan? Adakah orang yang main masjid, main sembahyang sampai penuh 300 orang, tanya sayang Allah? Tak sayang, tak ada kan? Semua yang main ni cerita orang yang sayang Allah Ta'ala lah ni. Kalau tuan-tuan tanya orang yang duk pi kelab malam, yang tengah duk pi merempit, yang tengah duk buat maksiat tu, hampa sayang Allah tak? Hak tu barangkali depa tak mau kata, depa tak mengaku. Tu pun kadang-kadang jangan. Depa kata sayang juga kan? Betul tak? Orang yang tak mau agama ni, duk kutuk Islam macam mana? Hampa ni sayang Allah tak? Kita nak kata dia sayang kah? Payah kot nak jawab begitu kan? Kalau ada pun kita rasa macam, tak padan, tak mayang apa semua, sayang Allah Ta'ala juga. Tapi kalau kita tanya orang yang main dalam masjid, yang nak pakai piah, yang nak pakai tutup aurat, dia main buat ibadat ni, sayang Allah tak? Sayang. Allah suruh habaq kat depan ni. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu sayangkan Allah. Nak suruh buat apa ni? Kalau betul sayangkan Allah. Kalau tidak, orang kata sembang saja. Duk pumpang, kita kata sembang. Kalau betul sayangkan Allah Ta'ala, Allah suruh Nabi beritahu, fattabi'uni, ikut aku, ikut Nabi itu. Tu yang beria. Setiap zaman akan ada orang yang bawa benda ni. Nabi kata apa? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. La yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan tetap terus ada dari kalangan umat aku satu kelompok manusia yang menzahirkan kebenaran. Dalam riwayat lain kata qa'imina 'alal haq, berdiri tegak dengan kebenaran. La yadurruhum man khazalahum, tak bagi mudarat kat depa orang yang membenci depa. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datang urusan daripada Allah, yakni depa tu dimatikan. Jadi akan tetap ada orang yang mai habaq, hilang surut kan, dah sampai seorang pun tak tahu yang mana ajaran Nabi, yang mana bukan, orang tak pernah ikut dah. Akan tetap ada orang yang mai satu gelombang lagi habaq, yang ni hak Nabi punya, hak yang nak kita buat ni bukan Nabi punya, pi tinggal pelan-pelan. Hak mana tak kena hak Nabi kita tinggal, hak mana boleh seragam dengan hak Nabi suruh, tak berkaitan dengan, yang bukan berkaitan dengan ibadat, bukan tak suruh tinggal.
Tapi hak ibadat hak Nabi bawa, kepercayaan akidah hak Nabi bawa, jangan bagi salah. Ikut hak Nabi. Akan sentiasa ada orang main habaq yang tu. Cuma kadang-kadang cara habaq tu ada yang main dengan gelombang dia kerai, ada yang habaq tu pujuk pelan-pelan. Nasiblah kan nak kena datang mana kan. Tapi bukan maknanya kalau salah orang habaq, jadi pasal dia salah habaq aku tak mau terima. Benda yang dia bawa benda betul. Hak yang cara dia bawa salah tu dia tanggung dengan Allah Ta'ala. Tapi hak benda betul jangan tolak. Kalau kita tolak, dalam keadaan kita tahu benda tu betul, itu dipanggil apa? Itu dipanggil aba, enggan, ketegang. Pasal apa? Dia muda lagi, saya lama lagi makan garam daripada dia. Dia siapa? Bunyi ayat tu bunyi tinggi kan? Ayat tu, subuh tidak habaq dah. Ayat tu dia lebih kurang kalau kita nak alih bahasa, macam masa iblis bila Allah Ta'ala habaq bagi tahu usjudu li Adam, sujud ke Adam. Semua pakai sujud malaikat ni. Fasajadu illa iblis. Iblis tak mau sujud. Dalam satu dialog lagi Allah Ta'ala paparkan dalam Quran, iblis kata apa? Ana khairun minhu. Aku lagi baik daripada dia. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan dia daripada tanah. Kan kalau pindah bahasa kita mudah kan, hang siapa? Hak mai daripada api ni hidup lama lagi sebelum Adam diciptakan. Satu dia aba, dia tak mau dengar. Dia ingkar. Wah, bukan dia tak tahu itu perintah daripada Allah Ta'ala. Lama dah dia duduk dengan malaikat tu. Bukan dia tak tahu, tapi leceh nak bersujud kat dia ni pula dah. Dia siapa? Dia orang siapa? Tak kenal. Orang biasa-biasa, mudah lagi. Siapa dia nak kena ikut? Kita dah lama dah. Nanti dulu, takut kita punya dialog tu, dia macam salin balik dialog iblis. Hak tu kita takut. Jadi pasal itu, kita ni bila ditanya adakah kita cintakan Allah, tuan-tuan jangan ragu-ragu, kena habaq memang kita cintakan Allah. Baki lagi yang nak kena buat hak yang Nabi suruh, nak dapatkan yang disuruh tu ialah kena ikut Nabi SAW atas perintah daripada Allah. Dan kalau kita, tuan-tuan, saya selalu ulang benda ni, kalau betul kita cintakan Allah, Allah perintahkan kita ikut benda tu, Allah bagi jawapan. Dia bukan macam kalau tuan-tuan pergi minta kerja kan, hantar surat permohonan apa semua, dia akan hantar balik permohonan anda di dalam pertimbangan. Tuan-tuan nak minta geran ke, bantuan apa ke, sedang dipertimbangkan dalam proses. Kan, ni lagi nak minta bantuan bumbung berat. Dalam proses. Tunggu kami mesyuarat dulu. Barangkali ada, kalau kita minta sesama manusia mungkin yang tu. Kalau zaman tuan-tuan, zaman muda-muda lah, ni orang pakai WhatsApp je kan, budak-budak muda ni. Zaman dulu kan tulis surat kan, tulis surat buah bedak apa semua, hantar dengan postman, pergi hantar. Duk tunggu ramai balas. Kadang-kadang dia balas kata bolayan, dia kata balas tak mau terima, tolak lagu tu kan. Ataupun kalau betul setuju, datanglah jumpa mak ayah. Dah kembang dah kan. Itu kita dengan manusia. Dengan Allah Ta'ala ni, Allah bagi jawapan siap dah. Kalau betul kamu cintakan Allah, ikut Nabi, Allah Ta'ala habaq. Ni bukan Nabi lagi habaq. Allah habaq kat Nabi, suruh beritahu, yuhibbukumullah, nescaya Allah sayang kat kamu. Kita duk cinta-cinta Allah ni, kita nak harap apa? Kita harapkan balasan lah, Allah cintakan kita. Kan? Kita nak yang tu. Kita sayang, kita kata kita sayang ke Allah, kita cinta ke Allah. Ni nak buat apa? Pasal kita nak hidup ni bahagia, bukan dekat di dunia, akhirat nanti tu kita nak selamat. Kan? Kita nak yang tu. Jadi nak dapat yang tu, bila Allah Ta'ala kata yuhibbukumullah, Allah sayangkan kamu, habis cerita, sampailah matlamat tu. InsyaAllah janjinya syurga lah, janjinya kebahagiaan lah, janjinya ialah maqam yang tinggi, indah di alam akhirat sana tu. Janjinya ialah dihindarkan diri daripada bencana dan malapetaka seksa alam akhirat, daripada mahsyarnya, daripada siratnya, daripada nerakanya, semua diselindungkan oleh Allah Ta'ala. Hak tu yang kita nak. Tapi nak sampai tahap dapat yang tu, Allah beri jalan dia. Jalan dia ikut Nabi SAW. Slogan dia yang tu.
Cuma bila slogan dia yang tu, semua orang, semua jenis manusia, hak ikut Nabi betul ke, yang tak ikut pun semua bagi slogan yang sama. Baki lagi tuan-tuan, hak ni proses dia bukan 2 jam punya ceramah. Prosesnya kita kena pergi mengaji. Hak mana yang Nabi tunjuk betul-betul hak kita nak kena ikut. Hak mana yang hak ni memang terang-terang Nabi tak bagi, tinggallah. Kalau ada ruang yang mungkin Nabi suruh, Nabi tak suruh, tu kita mengaji, kita faham, bolehlah. Itu benda dia. Jadi slogan dia ikut Nabi SAW. Nak dapat cinta Allah. Maknanya cinta tu tidak bertepuk sebelah tangan. Tonton orang yang cinta tepuk sebelah tangan ni, dia menderita sepanjang hayat. Memendam rasa. Itu kadang-kadang kan kalau mereka cerita hak jenis buat reunion, perjumpaan semula. Ni zaman sekolah, bukan zaman sekolah menengah, sekolah rendah dulu ni, 50 tahun dulu punya cerita. Mai-mai jumpa, teringat inilah markah aku lama. Sikit-sikit tu jiwa ada bunga balik kan. Tua repot dan orang kata. Kita kata begitu. Cinta tu berbunga walaupun masa tu tepuk sebelah tangan orang dia tak layan. Kadang-kadang sampai perasaan tu nak jumpa, nak cakap pun rasa macam malu pula kan. Hak tuan tak surat cinta tu dia tak layan. Berasa. Yang ni Allah bagi jaminan siap dah, cintamu tidak bertepuk sebelah tangan. Tanya budak-budak hak yang bercinta, budak-budak muda kan, hak jenis perah tengah malam, dia buka radio, Sinar FM ke apa ke, dengar lagu cinta, hayal, hanyut je. Duk berasa lagu tu cerita pasal dia dah. Duk berasa lah pasal patut aku tak menikah lagi. Dia dah rasa tu. Dia ada interaksi tu. Tapi kita lupa interaksi kita dengan Quran. Bila Allah Ta'ala kata fattabi'uni, ikut Nabi ni, yuhibbukumullah, nanti kamu disayangi oleh Allah. Benda tu tak sentuh jiwa kita. Hak tu yang jadi payah yang jadi sebab kita payah nak ikut Nabi tu. Kita lupa Allah nak balas cinta kita. Jadi kerana itu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bila datang orang mai habaq, ini ajaran Nabi, terangkan dengan ajarannya, terangkan dengan buktinya, terangkan dengan dalilnya, terangkan dengan hujahnya. Kita dengar, kita faham, hak mana kita boleh ikut tu kita buat. Hak mana rasa saya payah ikut hak ni, kita azam untuk buat usaha. Tapi kadang-kadang lambat sikit nak dapat benda tu. Ya, kita tahu ada benda yang Nabi memang larang, jangan buat. Sebenarnya bila benda larang, benda suruh, dia memang ada benda yang dipanggil berperingkat-peringkat. Tapi bila hak larang ni, memang Nabi suruh berhenti, kena berhenti. Tapi itu pun sakit lah juga kan, benda nak berhenti barakah umbi ni. Pasal nas syarak meletakkan, Nabi sebut, idza amartukum bisyai'in, bila aku perintahkan kamu dengan satu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, datangi dia, buat dia sekadar yang kamu mampu. Dan bila aku larang kamu daripada satu perkara, hendaklah kamu berhenti. Sebenarnya yang tu. Tapi kita mungkin tak sampai tahap yang kuat macam tu. Tapi kena ada keazaman. Hak mana boleh bagi berhenti, kita berhenti. Hak mana tak luak, tak rugi apa kita. Bahkan mungkin jimat lagi. Satu benda penting tuan-tuan, saya memang kena kempen nak kena ulang. Iaitu tabiat orang Melayu ni, bukan kita Melayu saja sebenarnya, habis semua bangsa dunia ni dia ada satu. Ada penyakit ke, ada barang hilang ke, ada apa malapetaka, benda pertama sekali dia pergi cari apa? Tok Bomo. Hak tu dulu. Mai sakit dada apa semua, kita pergi cari Bomo, ada orang buat kot ni. Mai meniaga tak laku, tak ada lain, ada orang bagi ayat pelindung tutup terus tak nampak. Buka gerai dengan gelap gelita, tak ada hiasan, meja makan pun tak ada, tak nampak, makan orang nak singgah ke mana? Kita duk sangka, betul kita mula cari. Itu yang utama tuan-tuan, siapa yang ada buat ni nak kena bagi berhenti. Pergi kedai pasal apa dia letak patung rimau? Pasal tak? Ada satu tengah kedai dia ada patung rimau. Ada satu kedai dulu saya cukup suka makan dia punya capati. Memang sedap. Tapi setiap-setiap dengar dia punya sebab, tak lalu makan dah. Tinggal, kami geng-geng surau, tinggal terus, dah dekat 20 orang. Hilang 20 orang. Pasal yang ni
Dia kata patung rimau. Dia ingatkan dia peminat dapat sponsor Maybank ke Petronas ESO ke zaman dulu kan. Ada patung rimau. Bawah tu ada gambar rimau. Ingatkan dia suka yang tu. Rupanya dia kata yang ni alat ni tangkal pelindung. Kalau orang nak buat ada patung rimau ni dia akan tangkis. Sampai tahap tu. Kita dengar nak melugai. Hak tu kena berhenti buang. Nabi larang yang tu. Nabi sebut tentang barang siapa yang menggantungkan tamimah. Man 'allaqa tamimatan, yang gantungkan tamimah, tangkal ni, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu yang paling berat sekali. Takut yang bab yang besar-besar ni. Jadi hak tu memang kena tinggal buang. Dia akan jadi penyakit. Orang yang simpan tangkal, simpan jenis rajah-rajah tu kunun-kununnya warisan apa semua. Dia satu hari dia akan jadi penyakit. Kalau jenis yang apa? Interaksi dia dengan jenis saka. Jenis ada toknek ni kan. Tuan-tuan jangan buat main benda tu. Banyak kes. Dan petua, salah satu petua kalau nak tinggal benda ni. Dia memang akan main rasa sayu tau. Duk saja-saja rasa sayu je hati tu. Tak ada pasal-pasal. Jaga. Cara dia, tekad tak mau terima. Bila tekad tak mau terima, benda yang berkaitan tu kena buang. Kalau yang kita ada kat kita. Kalau kita berpenyakit pun, tuan-tuan, pergi ke hospital tak dapat kesan penyakit. Tak boleh pergi ke hospital, lepas tak dapat kesan, lepas tak ada sakit. Tuan-tuan, bukan semua penyakit boleh kesan dan. Ada benda dah teruk baru dapat kesan. Dan bukan pergi satu hospital, pergilah hospital yang lain sama. Saya ada satu kes, sikit kata tuan-tuan. Ini kisah betul, kawan sekerja cerita pasal kawan dia. Dia ada penyakit sampai, macam mana? Dia jadi, kalau dia bawa kereta, tiba-tiba mata boleh terpejam sendiri, tak boleh kontrol. Kalau rasa terpejam, dan dia berhenti tepi jalan. Kalau bawa motor tu nyaris nak jatuh apa semua. Sampai nak makan tak boleh, kunyah tak boleh. Last sekali dia boleh buat sendiri, dia terpaksa blend blenderkan beras tu buat macam mai buat macam ni, masuk kot tiup, dia sendiri suap bagi masuk, tak lalu makan. Jadi kurui. Habis rata pergi jumpa dengan pergi hospital, doktor kata tak ada penyakit apa semua. Lama makan tahun. Saya dengar cerita daripada ni dekat dah ke 5 tahun. Rata pergi sampai yang kawan saya cerita kat saya pasal dia kata kawan dia tu tanya pendapat dia, aku nak pergi kat Wat Siam tanya jumpa dengan Tok Sami. Habis ustaz dah pergi kata segala perubatan Islam apa semua baik sihat hilang. Bila main maghrib jadi. Bila main lepas berubat elok sikit 2-3 hari segar, lepas tu hilang balik. Sampai kata nak pergi Wat Siam, tanya saya pangkah terus, kata jangan duk pergi lah. Lama tak dengar cerita, satu hari tu kawan saya cerita. Kawan ni dia kata, ustaz tahu dia kata. Dia pergi satu tempat, mak bidan ni perempuan. Dia pergi satu jenis mak bidan pandai urut ni. Mak bidan tu duk urut, dia mengadu cerita kat mak bidan ni. Mak bidan tu kata kat dia, yang ni pengalaman dia kata, hak ni bukan dia ni, tak ada gangguan apa ni. Pasal bila dia pergi kat jumpa merata bomo, merata ustaz apa semua sangkut kata jin, semua kata ada hantu, ada apa semua. Habis nama hantu dah sebut. Bila main kat kawan dia, rezeki dia mewah dia tu. Yang ni rasa-rasa macam bukan dia ni. Kalau nak dia pergi belah hujung pekan tu ada satu klinik Dr. Singh. Pergi jumpa doktor tu. Jadi dia pun pergi jumpa doktor tu. Doktor tu pakar saraf. Dia cek tengok doktor. Yang ni penyakit saraf dia kata. Memang payah nak kesan. Dan dia heran macam mana boleh hidup lama. Last sekali saya tanya macam mana? Last kali dia bila pergi hospital, doktor dah diagnose dah betul ada penyakit yang ni, dia jadi bahan uji kaji pula ada hospital. Siapa dia boleh hidup lama dalam keadaan penyakit yang macam tu? Naya lah, habis merata, tak tahu tak pasti hari tu dia pergi ke tidak Wat Siam. Tapi merata bomoh lah, merata jin, habis dah semua jin kena salah. Rupanya dia sakit saraf. Habis tu yang bila makan ubat jadi segar, bila berjumpa minum air jampi jadi segar, itu semangat dia tahu, dia punya semangat. Kita bila dia minum ayak ni kadang tuan-tuan, orang yang main jumpa tu minta ayak sikit, bukan dia baca apa, bismillahirrahmanirrahim nah minum. Oh segar. Hak tu je semangat tu mai. Tu pasal apa bila maghrib dia merasa sejuk, dah maghrib dah bukan panas, cuping 40 darjah. Dah maghrib pada 40 dah, sejuklah rasa. Jadi benda macam tu nak kena buang. Nabi SAW antara perjuangan dia ialah membuang syirik.
Buang berhala tu. Berhala tu kalau hak yang duduk dekat di luar tepi tu keliling Kaabah masa Nabi duduk di Mekah, Nabi tak mampu nak buang yang tu. Lepas duduk di Madinah, dapat pula Mekah 8 tahun lepas tu baru buang yang di jalan-jalan tu. Tapi Nabi buang berhala yang duduk dalam jiwa setiap orang beriman. Buang berhala tu. Tinggal hanya Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang tu, kita akan jadi seperti para sahabat. Sahabat Nabi, bila orang tanya Hudzaifah, dia kata bila Nabi ceritakan kepada kami syurga, ka'annaha ra'yal ain, macam nampak depan mata. Bila Nabi segambarkan tentang neraka, kami takut, ka'annaha ra'yal ain, nampak macam depan mata. Itu yang bila turun ayat kepada para sahabat, ayat Allah Ta'ala haramkan arak. Haramkan arak. Arak ni tuan-tuan, gaya mereka macam minum ayat masak Turun ayat tu, habis semua pakai curah buang. Pecah segala tong-tong ni. Dalam kata sebahagian ulama sirah menceritakan bergenang tanah Madinah tu dengan arak. Basahlah tanah ni. Pasal setiap orang ada tong dia. Buang. Dia tak tangguh dah. Hak tangguh ni seorang, Abdul Rahman bin Auf, dia pergi jumpa Nabi. Pasal apa? Dia fikir arak yang kesimpan tu kalau proses sikit boleh jadi cuka. Pasal dia belah nak yatim. Nak bagi manfaat kat mereka. Tu pun Nabi tak bagi, Nabi suruh buang. Bukan dia ikar, tapi pasal dia kata kok boleh. Pasal arak bila dia proses boleh jadi cuka. Yang cuka tu bukan nak makan kat dia, dia belah nak yatim. Yang tu je. Tapi bagaimana sahabat bila datang ayat terang, sam'an wa ta'ah, terima. Turun ayat hijab, turun ayat suruh tutup aurat, cari segala apa yang boleh ada, tutup kelumbung terus. Tu kita nak sampai makam yang tu, level yang tu. Bukan dia senang lah benda tu. Tapi perjalanan ni memang perjalanan yang jauh. Kalau jauh, dia kena bermula, baru kita bergerak. Mana yang dah mula, teruskan. Mana yang duk terpinga-pinga, betul ke tak betul ke, kita mula. Belajar tentang agama Allah Ta'ala. Belajar tentang apa yang Quran bagi tahu. Belajar tentang apa yang Nabi suruh buat, apa yang Nabi tak bagi buat. Dan kita usaha yang tu, setiap usaha ni diganjari oleh Allah Ta'ala. Tak ada yang sia-sia. Man amila, Allah Ta'ala sebut min dzakarin wa unsa, barang siapa yang man amila salihan, barang siapa yang beramal dengan yang salih, min dzakarin wa unsa, di kalangan lelaki baik yang perempuan pun sama, Allah Ta'ala bagi ganjaran. Jadi benda tu tak ada yang sia-sia tuan-tuan. Yang sia-sia ialah orang yang tegang. Yang sia-sia ialah orang yang tak mau berganjak. Dia tutup telinga, dia tak mau dengar. Sebagai orang dia tak mau dengar, dia tak mau berubah pasal dia tak mau dengar pasal dia takut nak berubah. Jadi dia tutup telinga. Kalau yang tutup telinga ni, Quran bagi tahu siap-siap dah. Tetapi tahu tak? Dalam Quran cerita pasal orang yang bila bagi tahu cerita agama, dia tutup telinga. Tuan-tuan buka surah Nuh. Masa Nabi Nuh dakwah kepada kaum dia, dia tutup kelumbung. Tutup telinga. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Tutup, jadikan jari mereka duduk kat telinga-telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum. Ambil baju ni, tutup muka. Wastakbaru istikbara, dapat takabur dengan bersungguh-sungguh takabur. Itu umat Nabi Nuh. Apa kesudahan cerita dia? Tenggelam dalam banjir besar. Tak selamat melainkan hanya yang beriman. Kita bukan minta nak tenggelam tuan-tuan. Jangan siapa-siapa minta tenggelam nah ya. Pasal kalau tenggelam bukan seorang dua kena, habis semua kena. Kita tak bukan minta yang tu. Kita minta semua selamat. Kita nak semua selamat. Kita nak semua mendapat redha Allah Ta'ala. Dan semua orang ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kita kena usaha sama-sama yang tu. Baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada pengurusan masjid, kepada tuan-tuan sekalian, dan kita semua mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Saya kembalikan semula kepada Tuan Imam kalau ada apa. Tak ada apa nah? Ada nak soal jawab kah? Ya. 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 Ada ayat tu ada. Ayat tu ada. Jangan hampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Pasal tu haram berhenti dekat solat tu. La taqrabus solah. Dia lagi orang kan, dia malam dia menyegan nak pergi sembahyang. Ni Quran habaq jangan hampiri solat. Pasal apa nak pergi sembahyang? Kita tak baca Quran, betul ke ada?
Cek-cek Quran memang ada, tapi rupanya baca tak habis. Ayat tu kata jangan hampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Tu cerita zaman sebelum pengharaman arak. Sebelum arak haram, sahabat-sahabat Nabi duk tunggang semacam ya. Jadi duk minum-minum tu sampai dia mabuk. Bila time azan, oh dia pun dalam mabuk, pergi semayang juga tu. Nak cerita panjang sahabat Nabi ni. Pasal apa yang minum? Pasal belum haram lagi. Tu semayang wajib, pergi semayang. Dan ada sampai ketika dengar semayang tu dia baca kalih dalam surah, dalam sebagai riwayat tentang ayat tu cerita, dia baca qul ya ayyuhal kafirun. Aku sembah apa yang hampa sembah, hampa sembah apa yang aku sembah. Dia tukar terbalik. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat, jangan hampiri salat dalam keadaan kamu mabuk. Daripada ayat tu juga para ulama sebut orang yang mengantuk bersangatan pun jangan mayangi, tidak dulu. Tapi jangan lajak habis mengeluar waktu. Bukan suruh tu kan. Rehat Ustaz. Tidak Ustaz. Patut bangkit semayang. Kalau tidak semayang tengah mengantuk, tuntan, tambah kalau jadi baca sejadah tu kan. Orang sujud bangkit dah, sujud tak bangkit lagi. Yang tu tak mau. Okay. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.